Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Apa khabar semua sidang penonton? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesihatan dan juga kesihatan ini dapat kita gunakan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada pagi ini sebab masih lagi Allah memilih kita untuk bersama-sama dalam majlis ilmu dan juga untuk menambahkan kefahaman kita. Sudah tentu menambahkan kefahaman kita ini untuk kita beriman dan bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita rasa yakin dengan agama kita dan rasa kita ni boleh berdakwah dan juga kita sampaikan perkara yang baik kepada orang lain. Hari ini bersama dengan saya Da'i Hilman, insya-Allah kita akan merungkai segala kekeliruan. Sebelum itu di pada pagi hari ini saya selalu ingatkan kepada diri saya dan kita semua sama-sama pagi-pagi kita ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT sebab masih lagi Allah memberikan kita nikmat sangat besar dalam kehidupan kita, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan kita nak nikmat ini berkekalan sehingga ke akhir nyawa kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu saya dan juga barisan kru TV3 dan juga TV9 mengucapkan takziah kepada semua rakyat Malaysia ataupun sebahagian rakyat Malaysia yang terkena banjir kilat ini, dan kita doakan agar saudara-saudara kita, sahabat andai kita semua terselamat dan dapat kembali seperti sedia kala, dan emosi mereka juga dapat kembali dengan pulih seperti sedia kala, insya-Allah. Sebelum itu, sebelum kita ceritakan apakah topik kita pada hari ini, suka untuk kita bagi tahu statistik COVID terkini, iaitu kalau kita lihat semalam adalah angka yang tertinggi COVID-19, iaitu 2,593 yang pernah dicatatkan dalam sejarah COVID ini. Jadi kita terdapat 4 jumlah kematian dan kes sembuh 1,129. Jadi azam baru 2021 ini kita mohonkan agar sebenarnya tuan-tuan, selain pada kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua ada tanggungjawab kita sebagai umat Islam. Kita ada satu senjata, iaitu namanya doa. Jadi saya pohonkan kepada semua kita berdoa, dan juga kalau boleh ada masa dan peluang kita buat solat hajat agar negara kita dilindungi daripada wabak ini dan kita dapat kembali kepada sedia kala, dan masjid-masjid dapat dipenuhi, dan juga kita dapat melakukan aktiviti yang seperti biasa yang dapat kita lakukan, insya-Allah. Jadi hari ini topik kita iaitu kenali Imam Abu Hanifah. Siapakah dia Imam Abu Hanifah ini? Sebentar lagi kita akan bicarakan. Jadi tajuk ini, kalau kata kita lihat panelnya, sudah tentu tuan-tuan dan puan sudah tengok poster, orangnya suka tersenyum, tak lain tak buka, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah. Apa khabar Ustaz, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semalam dengar cerita Ustaz ke Pahang Ya. melakukan misi bantuan Misi bantuan. Macam mana Ustaz? Okey keadaan makin teruk, daripada sudut air tak surut lagi. Jadi maksudnya daripada nipis tu turun ke Temerloh, Jengka, Jerantut. So maksudnya kita doakanlah seperti mana Da'i Hilman sebut tadi, dan kalau ada kemampuan bantulah untuk ke sana. Betul. Mana kata kita cari peluang lah. Mana kata bukan kita harapkan kepada kerajaan semata-mata, tapi kita sebagai rakyat Malaysia tolong sesama kita, insya-Allah. Jadi seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita talian 18881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Dan di ruangan Facebook kami ada siaran langsung, dan saya mohon kepada semua untuk yang menonton di Facebook untuk kita kongsi bersama-sama dengan rakan kita di Facebook, insya-Allah. Jadi sebagai mukadimahnya Ustaz, kenali Imam Abu Hanifah. Siapakah Imam Abu Hanifah ni dan kenapa dia dipanggil imam? Bala tafadhal masykurah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Anda rahmati Allah, Da'i Hilman, seterusnya kepada penerbit dan seluruh kru yang bertugas, daripada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kongsikan iaitu satu tokoh Imam Abu Hanifah, iaitu satu orang yang sangat besar jasanya dalam dunia Islam dan dunia keilmuan Islam, insya-Allah. Okey, sebelum kita mulakan, saya nak cerita dulu mengenai asas ilmu dalam Islam ni ada 3. Sebelum kita cerita dulu, jadi kita faham di mana topik perbincangan kita ni. Asas ilmu dalam Islam tu ada 3. Yang pertama ilmu akidah,
Ilmu akidah ni iaitu membahaskan mengenai rukun iman, tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang Rasul, tentang kitab dan sebagainya. Kemudian yang keduanya ilmu fiqh namanya. Asas dia membahaskan rukun Islam, kan, ilmu fiqh. Dan yang ketiga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni asasnya membahaskan mengenai akhlak. Sebab akhlak adalah satu benda yang penting dalam Islam. Sampai Nabi SAW menyebut, bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak sesama manusia. Okey, jadi maknanya bab akidah asasnya adalah rukun iman, bab fiqh asasnya adalah rukun Islam, dan juga bab tasawuf, bab tasawuf. Okey. Jadi dalam bab akidah ni dia ada pecahan ataupun dia panggil mazhab, pecahan. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa la taftariqu ummati bi 73 firqah. Umatku akan terpecah 73 firqah. Maknanya 73 firqah di sini adalah di sudut akidah. Maknanya sudut akidah dia. Jadi dia ada akidah Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Nabi SAW sebut bahawa maknanya yang paling yang satu saja yang tepat iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu dari sudut mazhab, dari sudut akidah. Kemudian yang keduanya daripada sudut fiqh. Fiqh ni maknanya perbahasan mengenai rukun Islam itu sendiri, itu hukum hakam yang asas dia, iaitu dia ada mazhab juga, maksudnya ada pandangan juga. Jadi kita ambil daripada akidah tu Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam bab fiqh pula dia ada 4 mazhab yang besar sampai sekarang, iaitu Imam Hanafi, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Okey, mazhab Hanafi ni banyak Turki, India, Pakistan, Mazhab Syafi'i belah-belah kita Nusantara, bahagian Yaman. Mazhab Maliki ni contoh di Maghribi, kan? Mazhab Hambali ni Ahmad bin Hanbal macam contoh mana di bahagian Timur Tengah tu sendiri. So maksudnya dari sudut fiqh, sudut fiqh perbahasan hukum hakam ada 4 school of thought dipanggil ataupun 4 mazhab, iaitu mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan juga Syafi'i. Kemudian ada bab tasawuf, dan bab tasawuf iaitu mengenai akhlak juga, dia ada mazhab dia juga. Mazhab ni mana dia ada aliran dia. Kalau dalam tasawuf dipanggil tarikat. Maksudnya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, fiqhnya adalah yang 4 tadi itu. Kemudian dia ada daripada tasawuf pula dia ada dia punya mazhab dia ataupun tarikat dia. Ini yang dipanggil ada Ahmadiyah, ada Muhammadiyah, ada Syaziliyah, ada Qadariyah, ada berbagai-bagai lah. Begitu juga kadang-kadang ada yang tak bawa sebuah tarikat tapi dia bawa kefahaman akhlak tu sendiri. Contoh macam Imam Al-Ghazali contohnya. Mana ada kitab-kitab mengenai akhlak tapi taklah bawa sebagai satu disiplin zikir dan sebagainya. Jadi maknanya bila kita bicara mengenai Imam Abu Hanifah, so kita nampak dia punya perbahasan tu adalah di mana di bahagian fiqh. Dan tidak ada benda yang besar perbahasan dia kerana Imam Abu Hanifah sebagai penyusun kepada mazhab Hanafi adalah akidahnya Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebabnya di sudut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah kesamaan dia cuma ada sudut fiqh, iaitu bagaimana membahaskan mengenai main dia ataupun utamanya adalah hukum Islam lah. Maknanya ada fiqh pasal ibadah, solat dan sebagainya. Itu maknanya itu asas sebelum kita pergi jauh lagi. Jadi kita tahu di mana letaknya Imam Abu Hanifah dalam perbahasan kita pada hari ini. Taklah kita peningan, ni kat mana sebenarnya, mana dan sebagainya kan. Okey. Kemudian kita tengok, kemudian yang keduanya yang kita kena faham sebagai mukadimah dia. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijrah, 80 Hijrah maknanya 80 daripada tarikh Nabi SAW berhijrah. Okey. Jadi maknanya tarikh Masihi dia adalah 699 Masihi. Okey, jadi kalau kita nak tahu dari sudut Masihi dia, Nabi SAW lahir pada tahun 570 Masihi. Kan? Nabi SAW lahir 570 Masihi. Nabi mendapat wahyu 610 Masihi. 610 Masihi Nabi mendapat wahyu. Nabi berhijrah 622 Masihi. Kan? 622 Masihi, 623 Masihi, kan? Maknanya dalam lingkungan itu. Dan selepas daripada itu Khulafa Ar-Rasyidin, kan? Ada sampai kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir pada 699 Masihi. Apa jadi di dunia ketika itu? Di dunia ketika itu ada 2 kerajaan besar waktu itu yang berjaya diislamkan.
Satu kerajaan Rom, satu lagi kerajaan Parsi. Sebab waktu itu di dunia ketika zaman Nabi SAW ada dua kerajaan besar dan ada dua laluan besar dunia. Kerajaan besar dunia adalah Rom dan juga Parsi. Laluan besar dunia adalah laluan Silk Road dan Spice Road. Silk Road ni maknanya laluan sutera. Laluan sutera ni berada daripada mana? Daripada Xi'an. Xi'an ni China. Jadi sebelum negeri China tu, sebelum Beijing menjadi ibu kota, maknanya Xi'an tu ibu kota. Jadi Xi'an banyak, Xi'an maknanya berjaya diislamkan. Xi'an pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand dan Khiva. Daripada Khiva tu terpecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Okey, laluan rempah. Laluan rempah tu mana? Laluan rempah ni daripada Guangzhou kalau sekarang ni. Guangzhou bahagian-bahagian kita Nusantara, kan? Melaka ke Aceh, kemudian ke Goa India ke negara Arab. Jadi maknanya ada dua laluan yang telah diislamkan, iaitu Silk Road dan Spice Road, mana laluan rempah dan juga laluan sutera. Kita ni berada di laluan rempah, dan juga dan juga dua kerajaan besar telah diislamkan, iaitu Rom dan juga Parsi. Okey, jadi maknanya Imam Abu Hanifah 699 Masihi. Ketika itu apa jadi sebelah kita ni? Sebelah kita waktu tu, bahagian kita di Nusantara ni ada dua je tanah. Satu tanah Melayu, satu lagi tanah Jawa. Kalau kita tengok apa tu tanah Melayu, daripada Sumatera tu tanah Melayu. Sumatera, Jambi, Aceh itu semuanya adalah Kepulauan Melayu. Bahagian semenanjung semenanjung tanah Melayu kita. Kemudian sampai belah selatan Thailand, sampai ke Vietnam sana tu. Yang di bawah tu adalah tanah Jawa. Antara tanah Jawa dan tanah Melayu, yang mula-mula dapat Islam adalah tanah Melayu dulu. Lepas tu gerbang pertama Islam di Nusantara adalah daripada Barus. Barus. Kenapa orang Arab waktu mula datang ke Barus? Satunya untuk berniaga, mengislamkan masyarakat tempatan, tapi belum ada sebuah kerajaan lagi. Baru Islam masyarakat tempatan. Islam masyarakat tempatan, Barus. Dan yang kedua, kerana di Barus tu terdapat satu bahan terbaik memandikan mayat, iaitu kapur barus. Kapur barus, dalam bahasa Arab, kapur barus disebut sebagai fansur. Pernah dengar tak kita satu orang ulama yang dinisbahkan dengan Al-Fansuri? Maksudnya itu yang berada di Nusantara kita ni. Dan 699 Masihi, waktu itu di sini telah bermula sebuah kerajaan Melayu, iaitu kerajaan Sriwijaya, yang akhirnya menerima kunjungan daripada pendakwa-pendakwa Islam. Dan pendakwa Islam telah sampai ke seorang sahabat di Guangzhou, maknanya Abi Waqqas berada di sana, dan ketika itu bahagian timur umat Islam telah berjaya menguasai sampai ke Baitul Maqdis. Parsi telah diislamkan. Itu tarikh kelahiran Imam Abu Hanifah pada tahun 80 Hijrah ataupun 699 Masihi. Jadi kenapa ketika itu, contoh katakan para tabi'in ketika itu, ketika mengulas mengenai individu Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Ma'afqahan nas, paling fakih. Fakih ni maknanya paling faham mengenai fiqh. Kenapa? Kita dah faham tadi, Islam telah mula tersebar di tanah jajahan yang bukan orang Arab, dan juga tanah jajahan yang maknanya orang tak faham bahasa Arab. Jadi ketika itu macam mana nak sembahyang? Perlu perbahasan fiqh. Itu maknanya kenapa fiqh telah bermula kembang di zaman itu. Jadi maknanya bermula dengan Imam Abu Hanifah, kemudian dengan Imam Abu Hanifah satu zaman dengan Imam Malik, kemudian Imam Abu Hanifah wafat, tarikh yang sama Imam Syafi'i lahir. Jadi Imam Syafi'i sempat dengan Imam Malik, kemudian anak murid Syafi'i iaitu Imam Ahmad. Kalau kita lihat catat di sini kalau kita catat di sini, ini sanad ilmu empat imam mujtahid mazhab Islam ni, mana mazhab fiqh tadi kita sebut, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ada 3 orang Abdullah sebenarnya yang dididik oleh Nabi SAW mengenai fiqh ni, iaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Satu lagi Abdullah bin Mas'ud. Okey, so jadi ini kalau saya silap dia daripada Abdullah bin Abbas, maknanya ni generasi sahabat, ini generasi tabi'in, iaitu Ikrimah. Kemudian Ikrimah, Ibnu Umar, Nafi', Imam Abu Hanifah menemui Ikrimah, maknanya, dan juga maknanya tabi'in. Jadi ada pendapat kata Imam Abu Hanifah bertemu dengan sahabat. Ada 7 orang sahabat, 9 orang sahabat. Tapi ramai perawi mengatakan bahawa dia tak sempat jumpa sahabat, dia hanya jumpa tabi'in. Kalau dia jumpa tabi'in, istilah dia adalah tabi'in.
tabi'in. So Imam Nafi', Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad di sini. Ini adalah dipanggil sanad ataupun silsilah ilmu. Sebab dalam Islam ni antara yang menarik dia adalah ilmu kita ni dari semua ada sanad. Al-isnad min khasa'isi hadhil ummah. Sanad itu adalah kelebihan umat Muhammad. Umat Muhammad ilmu dia bukan dicipta-cipta sendiri. Contoh katakan hari kita bicara gini, siapa guru kita? Guru kita katakan saya belajar dengan guru saya. Guru saya belajar daripada guru dia. Guru dia belajar daripada guru sampai kepada para tabi'in, sahabat sampai Rasulullah SAW. Jadi sanad, ilmu Quran ada sanad dia, ilmu fiqh ada sanad dia, ilmu zikir-zikir ada sanad dia. Itu min khasa'isi hadhil ummah, antara kelebihan umat Muhammad ini kan. So itu sebagai mukadimah dia untuk kita buka gambaran luas dia ketika itu apa yang berlaku. Imam Abu Hanifah, kenapa fiqh dibahaskan ketika itu, dan yang menariknya bagaimana maksudnya kehidupan Imam Abu Hanifah yang cukup sangat berilmu ataupun disebut faqih. Faqih itu orang fiqh lah, sangat berilmu fiqh. Dan kenapa fiqh dibahaskan ketika itu secara meluas, kerana Islam telah sampai kepada orang yang bukan Arab kan, yang telah jauh daripada maknanya kefahaman. Jadi maknanya disusun ilmu fiqh tu untuk memudahkan orang memahami rukun Islam tu. Sembahyang macam mana, puasa macam mana, zakat macam mana, haji macam mana kan. Itu sebab itu fiqh berkembangnya pada zaman ketika itu. Itu kan mukadimah dia. Itu mukadimahnya. Makna kata hari ini kita kenali tokoh yang mana tokoh dalam mazhab fiqh Ustaz iaitu Imam Abu Hanifah. Iaitu bila mana kita lihat apa Ustaz cakap tadi ni, barulah kita faham rupa-rupanya zaman tu pencetus segala-galanya. Sebab apa negara Islam dah makin banyak dan sebagainya, barulah kita tercetus. Ustaz, mungkin kita nak baca satu soalan daripada Facebook, daripada Zali Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam. Bolehkah Ustaz sirahkan nasab keturunan Imam Abu Hanifah ini? Itu yang pertama, beliau berasal dari negara mana dan dari bangsa apa? Dan yang ketiga, adakah Imam Abu Hanifah ini ada pertalian darah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita nak tahu jawapannya. Kita akan berehat seketika boleh Ustaz, insya-Allah. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini tajuk kita kenali Imam Abu Hanifah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah. Sebentar tadi Ustaz dah ceritakan sedikit sebanyak siapakah Imam Abu Hanifah ini dan dikenali sebagai apa, dan kita sudah tahu inilah antara pioneer imam mazhab yang kita kenali selama ini, insya-Allah. Tadi sebelum kita berehat, ada satu persoalan yang ditanyakan oleh Zali Ismail. Soalan pertama dia, bolehkah Ustaz sirahkan nasab keturunan Imam Abu Hanifah? Jadi boleh Ustaz, silakan. Okey, Imam Abu Hanifah ni adalah salah satunya imam yang menyusun mazhab fiqh. Tadi kita dah tahu bahawa dalam Islam ada akidah, dia ada fiqh, dia ada tasawuf. So fokus perbincangan kita ada bab fiqh. Dalam fiqh tu dia ada 4 mazhab yang besar, iaitu salah satu adalah Imam Abu Hanifah. Dia salah satunya imam yang berketurunan Parsi. Jadi menarik maknanya bila kita bicara mengenai bangsa yang bukan selain Arab. Imam Syafi'i Arab, Imam Malik Arab, Imam Ahmad Arab, tapi Imam Abu Hanifah berketurunan Parsi. So maksudnya, jadi bila kita bicara mengenai satu imam yang berketurunan Parsi, jadi tak semestinya ilmu tu ada di orang Arab. Ilmu adalah apa yang seorang itu tuntut dan belajar. Dan banyak ulama-ulama yang bukan daripada bangsa Arab juga. Maknanya contoh macam kalau di tanah Melayu kita ni, atau di tanah Melayu kita ni, sebenarnya ada satu orang ulama iaitu Syekh Yasin Fadangi. Syekh Yasin Fadangi itu adalah daripada Nusantara ni, dia pemegang kepada sanad. Orang Arab pun belajar kat dia.
Maksudnya tidak semestinya, maknanya ilmu tu memang khusus orang, tak semestinya. Siapa yang belajar, maknanya Allah kurniakan kefahaman pada dia alim dan dia boleh mengajar. Sebab Imam Abu Hanifah adalah daripada asasnya daripada bangsa Parsi. Parsi diislamkan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda. Jadi ketika Sayyidina Umar berjaya menombangkan kota Parsi, dan istana Parsi di Kermansyah berjaya ditombangkan. Ketika itu Raja Parsi mati, anak-anak lelaki dia mati. Jadi hanya tinggal pewaris tahta ni anak-anak perempuan. Anak perempuan jadi maknanya anak-anak perempuan Parsi ni, sahabat-sahabat bermesyuarat nak buat apa? Nak buat hamba ke? Kan? Akhirnya mereka mesyuarat, ada 3 orang puteri Parsi, seorang dikahwinkan dengan anak Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar, seorang dikahwinkan dengan anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, seorang lagi dikahwinkan dengan anak Sayyidina Ali, iaitu Husin bin Ali. Jadi ketika orang Parsi melihat tiga pewaris tahta ni berkahwin dengan anak khalifah, mereka rasa empayar ni bergabung. Antara empayar Islam dan empayar Parsi ni bergabung. Mereka ramai-ramai masuk, maknanya bersama-sama dengan agama Islam. Kembali kepada fitrah, kembali kepada agama Islam dan meninggalkan agama Majusi. Jadi maknanya ketika itu bangsa Parsi sudah mula Islam, dan Imam Abu Hanifah daripada salah seorang imam yang berketurunan Parsi. Dari sudut sejarah. Kalau kita lihat sini, jom kita lihat di sini. Ini secara ringkas riwayat hidup dia. Okey, nama beliau asal Nu'man bin Thabit. Okey. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijrah bersama dengan 699 Masihi di Kufah. Di Kufah. Okey, sekarang Kufah di Iraq. Okey, berketurunan Parsi, hidup di zaman Bani Umayyah. Ini Bani Umayyah ni mana pula? Okey, selepas Rasulullah SAW diganti dengan Khalifah Khulafa Ar-Rashidin. Khulafa Ar-Rashidin ni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Selepas itu kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah. Lepas kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah. Lepas itu kerajaan Bani Utsmaniyah. So Bani Umayyah ni mana selepas kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Gelaran beliau Abu Hanifah kerana anaknya, ini ada perbahasan, nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Salah seorang anak dia bernama Hanifah. Hanif ni maknanya ajaran agama yang lurus. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin, kan. Maknanya aku berpegang agama yang lurus, Hanif. Dan beliau wafat pada bulan Rejab 150 Hijrah bersama 767 Masih dan dikebumikan di Hizran. Hizran ni sekarang berada di Iraq juga, di bahagian Baghdad sana tu. Ini secara ringkas riwayat hidup Imam Abu Hanifah. Ustaz, yang nombor 3 tu dia tanya, adakah Imam Abu Hanifah ni ada pertalian darah dengan Nabi Muhammad SAW? Daripada ayahnya, dia adalah keturunan Parsi. Daripada ibunya ada tempias dia, tapi daripada ayah dia adalah keturunan Parsi. Sebab itu Imam Abu Hanifah ketika zaman Bani Umayyah ni, dia pernah dijemput untuk jadi qadi ketika zaman Bani Umayyah, ditolak. Dan ketika ditolak itu, kerajaan Khalifah Bani Umayyah ni rasa macam kau tak sokong aku sebab apa? Pertama, bangsa Parsi ketika itu. Kemudian tak sokong dia. Kemudian yang keduanya, maknanya Bani Umayyah ni ketika itu dengan keturunan Nabi SAW, dia agak macam tegang sikit ketika itu. Jadi itu yang dia ambil Imam Abu Hanifah, dan mi'atu jaldah fi 10 ayyam, 100 sebatan dalam 10 hari. Dia ambil, tapi Imam Abu Hanifah saya takkan terima jawatan qadi ni. Sebab qadi zaman itu tak macam sekarang. Okey. Dulu keputusan akhir adalah khalifah. Jadi kalau dia kata qadi itu buat satu keputusan, kemudian dia kata tak, aku nak macam ini, mana dia tak nak. Jadi maknanya salah satu contoh, macam salah satu fatwa yang maknanya diminta ketika itu imam sebelum Imam Abu Hanifah, ketika zaman awal-awal zaman Bani Umayyah ni, zaman Bani Umayyah, Mekah dengan Madinah ketika itu dipimpin oleh satu orang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni dia dia agak tegang dengan kerajaan Bani Umayyah. Jadi maknanya raja-raja, sultan-sultan, khalifah, menteri-menteri Bani Umayyah nak pergi Mekah tu naik haji, diorang tak berani. Sebab bila masuk takut nanti diapa-apakan oleh maknanya gubernur dan juga orang-orang gubernur Mekah dan Madinah ketika itu. Jadi dia membuat satu bangunan dekat Baitul Maqdis. Baitul Maqdis iaitu Dome of Rock.
Dum mufrad. Dalamnya itu ada yang disebut, kalau orang Melayu kita kenal sebagai batu tergantung. Dum mufrad maknanya kubah emas tu. Dan kalau kita baca sejarah mengenai dum mufrad, pernah khalifah terfikir dan minta ulama-ulama, okey gini lah, kita tak boleh masuk Mekah Madinah ni. Boleh tak kita buat fatwa haji dibuat dekat Baitul Maqdis? Sebab itu juga tanah suci yang Nabi SAW pernah sampai. Maknanya okey, kena buat. Siapa yang tak mau sokong, maknanya dia engkar dengan khalifah. Ketika itu ulama-ulama yang bersama dengan khalifah itu semua keluar daripada khalifah, tak mau pun nak keluarkan fatwa. Sampai ada yang rela untuk dipenjara, disebat dan sebagainya. So maksudnya Imam Abu Hanifah juga pernah maknanya disebat pada 100 sebatan kerana dia tidak mahu menerima jawatan sebagai qadi ketika itu. Sebab ketika itu maknanya khalifah dia minta fatwa yang agak bertentangan. Maknanya ada prinsip kan, ulama-ulama terdahulu kan. Lepas tu pernah dipenjara, disebat dan sebagainya. Itu sedikit kisah Imam Abu Hanifah. Tu perjuangan para ulama. Baik. Kalau kita lihat ini adalah ulama yang pertama Ustaz. Maksud kata dia imam yang pertama daripada empat mazhab fiqh. Mazhab fiqh tadi tu. Bermakna itulah pioniernya. Makna kata perjuangannya bukan biasa-biasa tuan-tuan. Hari ini kalau kita tak belajar fiqh tu satu benda yang sia-sia dalam kehidupan kita. Kita kena terus belajar fiqh untuk mendalami ilmu agama. Ustaz, saya nak baca soalan nombor 2 daripada Facebook, daripada Al-Ali Ali. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapakah beliau lebih masyhur dengan gelaran Abu Hanifah? Apakah maksud gelaran tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Tadi Ustaz disebut tadi Hanif kan. Tapi Ustaz kata ada bincangan yang lebih dahsyat lagi. Kenapa dipanggil sebagai Abu Hanifah ni? Silakan. Okey, mengikut beberapa pandangan para ulama sirah, kenapa digelar Imam Abu Hanifah? Antara yang masyhur kerana salah seorang anaknya bernama Hanifah. Maksudnya katakan hari ini orang ni budaya orang Arab ya. Orang Arab ni biasanya dia akan guna dua perkara dalam menggelar diri dia. Satu dia akan menggunakan dia panggil laqab. Laqab. Satu lagi dipanggil kunyah. So jadi maknanya ada yang menggelar dirinya dengan nama anak dia. So katakanlah seorang tu ada nama Hanifah, dia digelar Abu Hanifah. Contoh macam Sayyidina Abu Bakar. Jadi dia dikenali dengan nama Abu Bakar kan. Sebenarnya namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Sebab apa? Dia adalah bapa kepada anak dara. Contohnya katakanlah Dai Iman siapa anak sulung? Raudah. Mungkin Abu Raudah kan. Saya Abu Fatih contohnya kan. Sama ada laqab ataupun kunyah. Satu lagi dia akan disebahkan dengan nama tempat. Contohnya Dai Hilman daripada mana asal? Melaka kan. So Hilman Al-Malaki contohnya kan. Maknanya daripada Melaka. Jadi ustaz-ustaz kita juga ada menggelarkan diri dengan nama tempat. Contoh macam Al-Jauhari, asal Johor. Kan ada At-Turabi. Turab tu tanah daripada tanah merah. Kan. Begitu juga Al-Kalantani, kan? Al-Banjari, kan? Dan sebagainya. Itu maksudnya dua benda tu biasa untuk menisbahkan diri dia. Okey, ada pendapat yang lain mengatakan bahawa kenapa diberi nama Abu Hanifah? Hanif ni maknanya sumber air ataupun kepala paip. Mana sumber air? Maknanya banyaknya ilmu yang dicurahkan dan sumbangan daripada dunia ilmu. Kan? Jadi mana ada pendapat Abu Hanifah ni sebab memang dia jenis orang tegas. Lepas tu nak penjara lah, nak kotak-kotak lah. Memang Hanifah Muslimah. Aku memang Hanif, memang kida. Maksudnya tak ada nak gini, tak ada nak kida. Maksudnya aku macam ini lurus kan. Memang orangnya lurus, memang tak ada nak bengkok, tak ada. Nak kotak-kotak lah, nak penjara lah. Aku nak menulis kitab, nak mengajar. Dia. Sebab itu kadang-kadang macam kita kan, ulama dulu ni hebat dia. Dia bukan saja mengarang beribu kitab, beratus kitab, tapi dia juga dapat melahirkan beribu ulama lain. Jadi maknanya hatta Imam Abu Hanifah sendiri, dia satu imam yang hebat, bukan dia hebat seorang dia. Di bawah dia paling kurang, kan? Paling kurang ada 4,000 orang anak murid yang macam dia tu. Dia bukan saja mengarang kitab, dia mengarang orang. Dia boleh melahirkan orang ulama-ulama hebat kan, yang mengembangkan pula maknanya Islam tu dengan cara mereka masing-masing. Itu kehebatan. Sebab tu
Imam Abu Hanifah maknanya salah satunya maknanya sumber air, ataupun nama anak dia adalah Hanifah. Ataupun dia memang orang yang Hanif, kida ya Basya. Macam gini boleh lurus. Okey. Masya-Allah. Masya-Allah. Itu perjuangan. Seorang ulama boleh lahirkan lebih ramai ulama. Kalau kita yang baik, kita boleh lahirkan ramai orang baik. Itu yang terbaik sebenarnya. Saya nak baca satu lagi soalan Ustaz daripada Facebook, daripada Sal Rasid Cik Si. Selain gelaran orang yang berilmu, Imam Abu Hanifah juga digelar sebagai Al-Watid kerana banyak solat sunat. Jadi adakah setiap malam beliau lakukan sebanyak 300 rakaat, dan adakah beliau khatam Al-Quran dalam satu rakaat sahaja? Itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman fiqh beliau sangat halus dan ketokohan beliau diakui oleh Imam Syafi'i. Mengapa Imam Muhammad menyatakan beliaulah orang yang menggali, menjaga dan memelihara hadis-hadis baginda Rasulullah SAW mengikut dari mimpi beliau sendiri? Itu yang pertama. Ustaz, mana kata betul ke Imam Abu Hanifah ni setiap malam solat sunat dan 300 rakaat, dan satu rakaat dia khatam satu Al-Quran? Okey, saya nak petik kata-kata Ibnu Mubarak. Kata-kata Ibnu Mubarak, salah satu orang tabi'in dan tabi'in yang hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Dia kata apa? Ma ra'aitu asyaddu wara'an. Aku tak tengok orang yang sangat wara' kecuali Imam Abu Hanifah. Jadi maknanya bukan saja dia ada ilmu, dia juga wara'. Wara' ni maksudnya dia memang tunduk menjaga agama dia. Lepas tu kalau kita tengok banyak, kita lihat versi-versi bagaimana kehebatan ibadah dia. Kan, sampai dia digelar dengan berbagai-bagai gelaran mengenai kehebatan ibadah dia. Contoh macam sebenarnya 300 rakaat ataupun beberapa ratus rakaat itu hanya sebagai satu pengkesahan. Lebih daripada itu atau kurang daripada itu, tapi orangnya wara'. Kan? Satu malam boleh menghabiskan satu Al-Quran, khatam Al-Quran sebagai satu keadaan ceritanya dia itu yaqumul lail wa aktsaru qiraatan. Maknanya dia memang mendirikan malam dan banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Jadi maksudnya bagaimana orang membahaskan macam seolah-olah satu malam satu rakaat tu dia boleh menghatam ke satu Al-Quran. Seolah-olah begitu. Kan dalam bahasa Arab ni dia panggil istilah balaghah kan. Balaghah ni maknanya satu sastra Arab. Kan? Jadi maknanya kalau kita baca tu sebab ada orang kata, katakan kita membaca Quran secara tartil. Tartil. Kalau baca Quran secara tartil ni ataupun secara tartil ni satu juzuk ni dia ada 20 muka surat. Satu juzuk ada 10 lai atau 10 muka surat. Kalau kita baca secara tartil, satu muka surat lebih kurang 5 minit. Maknanya 10 muka surat dan 50 minit. Maknanya satu juzuk lebih kurang sejam setengah. Habis macam mana nak baca satu malam atau rakaat tu sampai khatam? Kalau kita baca secara laju pun sekalipun, satu juzuk boleh kalau secara tajwid dan laju setengah jam. Itu budak tahfiz biasanya memang yang angguknya tu, masa satu juz setengah jam 20 minit. So kalau anda kata budak-budak sekarang nak buat syahadah dia panggil budak tahfiz kita nak buat syahadah, dia start 7 pagi sampai berhenti sembahyang dengan makan sekejap. Sampai 7 malam ataupun 8 malam tu habis 30 juzuk. Habis satu rakaat itu malam tu dia panggil balaghah. Balaghah tu maknanya satu bahasa sastra nak ceritanya banyaknya baca Al-Quran. Banyaknya baca Al-Quran sampai macam seolah-olah satu rakaat tu satu Quran dibacanya gitu. Kan? Jadi sebab itu kita tengok apa yang kita bercontohi bukan saja ilmu tu tapi wara'. Wara' ni maknanya menjaga agamanya. Ada orang ada ilmu tak wara', kan? Maksudnya ilmu tinggi tapi tak wara', kan? So imam dulu dia tunjukkan kepada kita ilmunya tinggi dan dia menjaga izah agama tu. Dia panggil istilah wara'. Wara' ni bukan macam orang magnet kan. Wara' lah tu bukan. Dia maksudnya orang yang menjaga agama. Wara' sangatlah tu kan. Istilah wara' ni orang yang menjaga agama dia. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Ustaz, yang kedua tu, Imam Abu Hanifah juga dikenali sebagai orang yang menggali, menjaga dan memelihara hadis baginda Rasulullah SAW. Apa yang dimaksudkan sebenarnya, Ustaz?
Okey, kalau kita tengok kitab Abu Hanifah, banyak perkataan-perkataan tulisan dia adalah nukil tu aqwal. Dia tak sebut perkataan dia tau. Nukil tu aqwal. Maksudnya okey, aku kalau orang tanya satu soalan dia kata okey, aku jawab dengan hadis ni. Aku jawab dengan kata sahabat ini. Aku jawab dengan, jadi maknanya dia tak mudah-mudah untuk kata okey aku ni beza orang serangan. Pada saya ini tak betul maknanya dia je betul kan. Jadi maknanya dulu tak. Dia akan tengok apa hadis kata, apa Al-Quran kata, apa ulama-ulama yang faham betul-betul mengenai hadis, barulah tak ada, baru dia cakap. Dia kata qala hadza qala hadza qala hadza, tak ada qultu, barulah okey pandangan aku begini. Bukan belum sekali pada pandangan saya. Bukan itu. Dia punya tawaduk dan penjaganya. Sebab tu dia antara yang disebut sebagai penjaga hadis dan penjaga agama, sebab dia tak mudah-mudah untuk kata aku cakap macam ini. Dia akan cakap qala hadza qala hadza qala hadza qala hadza. Last sekali baru qultu. Tak ada baru cakap okey pandangan aku begini. Itu kaedah, dan kita boleh tengok bila kaedah penulisan tu begitu tawaduknya imam-imam terdahulu kan. Itu saya kata dia bukan saja berilmu, bukan saja alim, tapi dia juga adalah wara' orangnya kan. Dan Imam Abu Hanifah dia ada karang kitab Alim wal Muta'allim. Maknanya bahasa akidah, dan juga bagaimana satu orang yang orang yang alim, dan juga macam mana kaedah orang yang nak belajar macam mana. Dan Imam Abu Hanifah satu hari dia berguru. Dia orang nak bagus, orang yang baik ni, orang yang hebat ni di belakangnya ada guru yang hebat. Lepas tu kita kena cari, kita kena belajar dan kita cari guru yang hebat. Jadi Imam Abu Hanifah dia hanya mengajar selepas gurunya Syekh Hamid Sulaiman meninggal. Sebelum tu memang dia memang belajar banyak guru, belajar. Dia tak mengajar. Satu hari gurunya maknanya tak dapat nak meneruskan pengajian sebentar kerana ada ahli kerabatnya ataupun ahli keluarganya meninggal. Jadi dia minta untuk Imam Abu Hanifah gantikan tempat dia untuk mengajar. Jadi ketika itu Imam Abu Hanifah maknanya mula mengajar. Jadi apabila dia mengajar, ada 60 soalan ditanyakan kepada dia. Dia mencatatkan 60 soalan tu, dan dia jawab 60 soalan tu. Dia catat, ini jawapan aku. Catat ni jawapan aku. Catat ni jawapan aku. Jadi ketika Imam Muhammad Sulaiman balik, dia tunjukkan, tuan guru, waktu kau tak ada 60 soalan orang tanya kat saya yang tak pernah ada sebelum soalan ni, saya jawab 60 soalan ni. Dan ini dia punya catatan dia. Imam Muhammad Sulaiman tengok daripada 60 tu 40 dia setuju. Maknanya 40 setuju, 20 ada khilaf. Maknanya 40 setuju. Maksudnya apa? Lebih 50% dia sudah memahami apa tu hukum. Ketika dia di bawah selik penyeliaan maknanya guru dia. Kan? Saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia diving, saya cuba memahami peristiwa ini dengan apa yang selalu dalam dunia diving. Saya dalam dunia diving dipanggil course director. Course director ni mana daripada atas instruktor lagi. Untuk jadi course director ni, waktu khusus tu kita kena evaluate instruktor bersama dengan course director lain, tak lulus course director. Jadi saya kata, Imam Abu Hanifah kan, maksudnya kan dia kena sama at least 50%, maknanya 40 soalan daripada 60, maknanya tak ada perbahasan. Memang tepat. 20 kita bincang balik. Bahas okey setuju. 60 setuju. Itu macam mana kan. Dia diterima di guru dia, masya-Allah. Tu banyak orang kata apa, dalam ilmu agama dulu diteliti sungguh-sungguh. Jadi itulah yang kita cuba bawakan di zaman yang moden, insya-Allah. Saudara, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saudara, hari ini kita masih lagi dengan tajuk kita Imam Abu Hanifah dan bersama dengan kita adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Amin. Saudara, suka tu saya ingatkan, kita tajuk kita ini sirah ini bukan sekadar kita dengar menghayati, tapi cuba kita ambil apakah yang kita boleh ambil pada yang lama untuk kita jadikan tauladan yang baru untuk kita gunakan dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi seperti biasa, sekiranya ada persoalan boleh terus hubungi kita talian 1800881677 ataupun terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 untuk bertanyakan soalan. Ustaz, tadi kita dah bicarakan sedikit sebanyak, banyak sebenarnya, sikit sebanyak pun dah banyak dah mengenai Imam Abu Hanifah. Di antaranya perkara-perkara yang dia diteliti oleh Tok Gurunya sendiri. Jadi sebelum tu Ustaz, kita nak ambil satu pemanggil penonton kita. Boleh Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Okey, Tuan soalan saya tanya. Mengapakah menyebabkan berlaku perdebatan yang begitu hebat antara Imam Abu Hanifah bersama Khalifah Uthman? Yang kedua, dalam usia berapakah Imam Abu Hanifah mula menuntut ilmu? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail atas persoalan yang diberikan. Pertama, dia tanya kenapa terdapat pendebatan, debat di antara Imam Abu Hanifah dan Khalifah pada zaman tersebut dan juga umur yang paling awal. Pandai kata paling awal lah umur dia bermula untuk mengaji ni, umur berapa Ustaz? Silakan. Okey. Satu benda yang menarik, Imam Abu Hanifah dia bermula fokus adalah dengan perniagaan. So maksudnya sebab tu antara empat imam mazhab ni yang tok guru dan juga ahli perniagaan adalah Imam Abu Hanifah. Macam Imam Syafi'i memang tok guru betul. Tok guru betul. Imam Malik memang tok guru betul. Imam Ahmad memang tok guru betul lah. Imam Abu Hanifah dia adalah businessman, bahasa sekarang maknanya ahli perniagaan dan juga tok guru. Sebab tu kalau kita tengok banyak fatwa-fatwa mengenai perniagaan dibahaskan agak detail sikit dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Mana fatwa-fatwa perniagaan so maksudnya belajar agama orang waktu tu daripada kecil belajar agama lah. Ni kita cerita orang zaman dulu tau. Mana ilmu agama tu sebahagian benda ilmu yang maknanya mesti wajib dituntut. Maknanya daripada kecil lagi belajar agama. Jadi tapi beliau antara ilmu-ilmu agama ni beliau lebih cenderung kepada ilmu perniagaan. Betul kalau kita tengok kat sini kan, seorang bijak dalam pengurusan perniagaan maksudnya dia bagi Imam Abu Hanifah adalah orang yang maknanya sudut ilmu perniagaan memang dia adalah orang yang mempelajari detail mengenai ilmu perniagaan Okey. Bila kita sebut mengenai sahabat ataupun yang berniaga, kita akan dapat nama tokoh siapa? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf kan. Apa beza Nabi SAW sebagai peniaga dengan Abdul Rahman bin Auf sebagai peniaga? Apa beza dia? Oh, itu saya tak dapat jawab. Beza dia adalah Nabi ni trader. Nabi ni trader daripada negeri ke negeri. Maknanya ambil satu barang, pindah ke satu barang, mana trader. Abdul Rahman bin Auf ni sekarang ni macam wholesaler lah. Dia duduk di Madinah, peniaga datang, dia ambil borong, pemborong. Dia akan jual retail. Okay? So ini benda yang menarik bila kita bicara mengenai berniaga dalam Islam adalah satu benda yang memang sangat digalakkan dan Imam Abu Hanifah adalah satu contohnya ulama yang berniaga dan juga adalah satu orang ulama. Sampai satu hari ada tok guru yang keliling lah. Dia kata, aku tengok kau punya pemahaman pada perniagaan ni memang hebat lah. Kau boleh faham benda. Aku rasa kalau kau fokus mengenai bab fiqh agama ni, kau susun bagus lagi, kau akan boleh lebih tinggi lagi. Itu yang dia bermula berguru, belajar sampai dia berada di bawah didikan Syekh Hamad bin Sulaiman ni, Ibnu Sulaiman ni. Maksudnya dididik begitu kan. Jadi maknanya dia bermula berniaga dan juga dia bermula dengan didikan ulama-ulama dan banyak ulama yang dia tuntut. Satu benda yang penonton yang saya sayangi sekalian kenapa kita disuruh untuk banyak belajar kan? Ada satu istilah dalam agama ni dipanggil futuh ilmu. Futuh ilmu kan.
Kadang dia kata kita belajar satu disiplin ilmu kepada satu orang, belum tentu kita dapat futuh. Futuh ni maknanya dibuka ke ilmu kepada kita. Kita dapat ilmu tapi kefahaman betul-betul mendalam. Kita tak tahu mana satu guru yang futuh kita dalam sesebuah ilmu tu. Sebab tu kita disuruh belajar. Mungkin dengan guru ni kita dapat futuh ilmu fiqh. Tapi ilmu hadis belum lagi. Belajar. Oh, ini pula apa nama difutuh mana ilmu apa? Ilmu yang ini pula, kan? Jadi maknanya belajar. Kita tak tahu mana satu yang kita dapat futuh mengenai ilmu tu. Itu yang disuruh kita belajar kan. Itu yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah. Okey, mengenai persoalan kenapa dia berbahas dengan khalifah? Okey, sebenarnya dia ada pernah berselisih dengan dua kerajaan. Satu kerajaan Bani Umayyah, yang tadi Bani Umayyah yang tawarkan qadi dia tak nak. Maknanya dia kata engkau layak ni. Dia kata Khalifah Mansur bukan Osman, Khalifah Mansur, engkau layak ambil qadi ni. Jadilah qadi. Dia kata aku tak layak. Aku tak layak. Ramai orang layak. Kau mencuri orang lain. Wahai Abu Hanifah, kau berdusta. Kau layak sebenarnya. Kalau aku berdusta, mana aku tak layak lah. Maksudnya, kenapa kau nak ambil aku berdusta kan? Takkan aku sok berdusta jadi qadi kan? Jadi aku tak layak. Dia tolak. Jadi khalifah waktu tu geram, khalifah pun ambil dia sebat 100 rotan dalam masa 10 hari. Ketika zaman kerajaan Bani Abbasiyah Umayyah tumbang, diganti dengan kerajaan Bani Abbasiyah, benda sama juga berlaku. Jadi khalifah mula tengok dia macam tak sokong kita ni. Maknanya nak bagi dia jawatan qadi pun tak nak. Jadi maknanya ditangkap, dipenjara sampai maknanya seorang rawi mengatakan beliau meninggal di penjara maknanya ketika umurnya kurang lebih 70 tahun waktu itu kan. Ada ceritanya persisian kepada khalifah sebab dia tak mau. Ini cerita zaman dulu yang kalau ulama memberi fatwa, khalifah boleh maknanya boleh bypass, boleh potong bila masa. Ataupun khalifah kata aku nak macam gini, kau kena bagi fatwa macam gini. Itu yang dia tak nak tu. Ini kita zaman dulu punya cerita kan. Okay. Itu kelebihan lah saya kira. Ulama dia betul-betul tegas dengan pendirian agama tanpa dapat diberi dengan jawatan dan sebagainya. Ustaz, masya-Allah, hebat. Saya nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti talian. Assalamualaikum warahmatullahi. Ilyas Abu Bakar daripada Hitam Pulau Pinang. Ilyas Abu Bakar. Okey, tuan teruskan dengan persoalan. Assalamualaikum Ustaz Dangi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, di empat mazhab ni, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i, berbezaan pendapat. Tapi mereka ni meraihkan pendapat-pendapat masing-masing dan tidak bertelagah. Apakah yang patut dilakukan oleh kita sama ada orang beragama lah di sini, agamawan di sini, di Malaysia ni lah, di seluruh dunia, dan tidak untuk mengelak daripada perbezaan pendapat dan meraihkan pendapat masing-masing. Dan kadang-kadangnya mereka sanggup kata dikira tidak kenal lah, masyhur lah. Itu saja soalan saya, minta pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ilyas atas persoalan yang diberikan. Soalan yang bagus, Ustaz. Hari ini kita lihat, kalau kita tengok Ustaz punya silsilah soal tulis tadi itu, imam-imam ni dia belajar di antara satu sama lain. Dan juga dia orang meraih kata satu sama lain. Cuma di Malaysia terutamanya dan juga di seluruh dunia, kenapa masalah fiqh ini menjadi satu pertelingkahan perdebatan yang sangat dahsyat, sehingga kan kadang-kadang ada yang bergaduh dan juga mengkafir-kafirkan sampai ke tahap itu. Kenapa, Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Datuk Ilman, terima kasih pada yang bertanya kan. Okey, saya nak imbau sejarah di tanah Melayu kita ni. Di tanah Melayu kita ni, sejarah kita kan. Okey. Kita di sini ni umumnya di Nusantara ni mazhab Syafi'i. Mazhab kita mazhab Syafi'i kan. So kenapa pengaruh mazhab Syafi'i berada di kita sini? Kerana pendakwah daripada Yaman. Yaman mazhab Syafi'i, mana daripada keturunan Nabi SAW, maka mengislamkan bahagian-bahagian kita. Sebab tu kalau kita nak tengok, ada orang kata kita dapat Islam second hand. Orang talis kata kan, kita tak dapat direct daripada Arab. Kita dapat Islam daripada India lah, daripada China lah. Di India mazhab Hanafi. Kenapa kita tak mazhab Hanafi?
Kan? Kenapa kita mazhab Syafi'i? Syafi'i maknanya kita dapat direct daripada Arab, daripada silsilah keturunan Rasulullah SAW dan daripada Hadramaut datang ke sini untuk menyampaikan Islam kita. Okey. Di waktu yang sama, beratus tahun ada orang-orang keturunan daripada India dan Pakistan yang bermazhab Hanafi duduk di bahagian Nusantara ni. Kita boleh tengok banyak dekat Malaysia kita ni ada masjid India. Masjid India dekat Kuala Lumpur ada, dekat banyak tempat ada, dan mereka tu memang berpegang pada mazhab Hanafi. Soalannya, dulu pernah bergaduh ke? Hanafi ke Syafi'i pernah ke? Tak pernah. Sebab apa? Orang dulu belajar dengan akhlak. Dia belajar dengan guru yang akhlak, dia mewarisi bukan saja ilmu tapi mewarisi akhlak. Kan? Kenapa sekarang orang boleh mengkafirkan sana sini lah, bergaduh bab fiqh? Sebab apa? Gurunya sendiri mengajar ilmu tanpa akhlak. Guru tu sendiri mengajar, tu sana sesat tu bid'ah tu, sana tak betul tu. Maknanya dia sendiri mengajar, mana ilmu tu begitu, mana tak murid pun jadi macam tu. Sebab itu belajar sangat penting. Belajarlah dengan orang yang ada ilmu dan akhlak. Sebab agama adalah cara hidup. Kalau kita belajar semata-mata agama tanpa akhlak, kita akan jadi macam itulah. So, jadi beza. Sebab tu kita cakap, kenapa kita nak bergaduh fiqh? Tak pernah bergaduh je zaman dulu kita kat Malaysia ada masjid India ke apa. Ada pernah ke orang Melayu kita komplain, oh masjid India ni apa? Tak ada. Sebab semua masing-masing berakhlak. Berapa ramai orang Melayu kita semain kat masjid India kat mana kan? Sebab akhlak itu. Sekarang ni balik kan, maknanya dengan tanpa akhlak itu jadi macam gitu. So kalau nak tanya pada saya, baliklah kepada ajaran sebenar. Ajaran sebenar itu maksudnya bukan saja ilmu tapi akhlak tu. Tiga tadilah, ilmu dari Islam kan tiga, akidah, fiqh dan juga tasawuf kan. Tiga-tiga benda ni tak boleh dipisahkan. Kan? Sebab tu man tafaqqaha walam tasawwaf, siapa yang berfiqh semata-mata tak bertasawuf, fahuwa fasikun. Dia mudah untuk jadi fasik. Jadi maknanya salah orang sana, salah akhlak tak ada. Kan? Tapi kalau man tasawwafa wala metafaqah, siapa bertasawuf pula tak fiqh, wahwa zindiq, mudah jatuh kepada zindiq. Zindiq ni makna tergelincir akidah. Kalau tasawuf saja tanpa ada fiqh. Okey. Balik pada akhlak. Betul, kalau kita tengok Imam Abu Hanifah, kita akan tengok disebut mengenai ilmu tak lari daripada wara'. Wara' tu akhlak. Wara' tu adalah tasawuf, akhlak. Kan? Wallahu a'lam. Kadang-kadang ialah saya tengok ramai anak-anak muda kita dia suka kritikal, tapi cuma kita dalam kritikal dan kritik kita tu kita akhlak Ustaz. Betul, itulah sebenarnya ulama-ulama yang kita nak bicarakan hari ini, sirah. Itu yang kita nak contoh sebenarnya tuan-tuan. Yang kita nak sampaikan pada hari ini supaya kita ni dapat hidup dengan aman dan tenteram dan dapat mengamalkan Islam yang sebenar. Saya nak ambil satu soalan lagi daripada Facebook, daripada Sahziatul Sidik. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa ulama besar ketika itu menyatakan sesungguhnya mencintai Imam Abu Hanifah termasuk dalam sunnah? Apakah sumbangan beliau dalam tamadun Islam sehinggakan ulama besar itu menyatakan semikian? Mohon perkongsian ilmu. Kenapa Ustaz? Ini kalau kata kalau nak bergaduh ni, ini punca ni. Sesungguhnya mencintai Ibu Hanifah adalah sunnah. Kenapa Ustaz? Silakan. Okey. Ginilah, dalam setengah-setengah pandangan, kalau Al-Quran untuk memahami Al-Quran dengan betul-betul, antaranya kita kena memahami dipanggil asbabun nuzul. Sebab turun ayat itu. Baru kita boleh faham, oh ayat ni turun sebab ni. Antara bentuk kita faham ayat itulah, kita tak boleh nak mudah-mudah petik Al-Quran ni, kemudian kita pun menggunakan dengan hurai ikut kita. Quran sahih dah, pemahaman tak sahih, kita tak sahih juga. Okey. Jadi maksudnya begitu hadis. Kalau hadis antaranya adalah kita kena faham kenapa hadis itu disebut sebagai asbabul wurud. Asbabul wurud ni sebab hadis itu disebut. Okey. Kalau pandangan-pandangan ulama juga, kita kena faham sebab ijtihad. Kenapa dia bercakap demikian? Kenapa dia cakap demikian? Okey, jadi kita tak cakap, "Wih, sesat ni. Mana ada hadis kata mencintai Abu Hanifah sebagai sunnah?" Itu pandangan ulama-ulama itu. Sebab apa? Kita boleh tengok waktu tu dah mula masuk fahaman-fahaman etis pun dah ada tau. Nanti kita boleh cerita nanti bagaimana Imam Abu Hanifah berdebat dengan orang etis waktu tu. Jadi ketika tu orang keliru. Jadi maknanya, okey, kau tengok Imam Abu Hanifah waktu tu satu orang tokoh, tengok dia, cintai dia, maka kau akan faham sunnah tu.
Mereka faham apa yang Nabi bawa waktu tu. Waktu tu sebab Imam Bukhari, Imam Muslim semua dah bawa. Waktu tu maknanya dia tak sempat menyusun satu kaedah betul-betul memahami hadis tu. Jadi maknanya Imam Abu Bukhari, Muslim dah bawa. Jadi maknanya nak tengok dia tu. Jadi maknanya kita kena tengok kenapa asbabul ijtihad. Sebab ijtihad seorang ulama tu. Begitu. Bukan kita ambil simply dan kita kata kita manipulate dan kita kata sesat ni mana. Kita faham kenapa benda tu disebutkan. Betul. Sebab waktu tu memang rujukan adalah Imam Abu Hanifah. Macam sekarang lah. Kan macam-macam pendapat. Jadi kalau kita kata macam mana hukum ni? Tanya ustaz ni beza, rujuk majlis fatwa. Kan? Rujuk majlis fatwa. Majlis fatwa tu dah ada grup majlis fatwa untuk membagi sebuah pandangan pada Islam. Kan? Maksudnya ustaz ni cakap lain, ustaz ni cakap lain. Macam mana? Rujuk majlis fatwa. Senang. Senang. Macam tu juga. Waktu tu banyak pandangan macam mana? Rujuk Imam Abu Hanifah. Sebab dia paling afqahan nas fi zamanihi. Paling faqih, paling maknanya alim pada zaman dia. Masya Allah. Itu kalau kita baca sekadar baca, mungkin kita akan rasa berantakan sikit di jiwa. Tapi bila mana kita faham sebenarnya apakah yang dimasukkan, barulah kita faham ilmu agama ni luas perbincangannya. Saudara, kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam Majlis Ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini perbincangan kita mengenai sirah kenali Imam Abu Hanifah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah. Sudah tentu tuan-tuan, tadi Ustaz dah ceritakan banyak sebenarnya. Mukadimahnya pun dah orang kata apa, sebenarnya dah cukup dah. Tapi kita nak lagi kan, kita nak lagi apakah perbincangan yang lebih menarik pasal Imam Abu Hanifah. Sebab apa, bila mana baca sirah ulama ataupun tok guru, saya selalu pesan, baca bukan sekadar berhayal. Sebab apa, kadang-kadang kita baca sirah ni dia berkhayal tuan-tuan. Kita teringat kisah lama, kita nak jadi macam dia, bukan. Dia kena bawa datang ke zaman ini dan apa yang kita dapat lakukan sebenarnya. Kita perselihkan masa, saya nak bagi tahu. Kita dah lebih kurang 1 jam bersiaran langsung saya lihat kat sini. Saya ucapkan tahniah kepada buat anda yang mungkin hari ini berpuasa, saya ucapkan tahniah. Dan juga yang masih setia dengan channel Ustaz pada awal sampai ke saat ini, saya ucapkan tahniah. Dan yang baru bersama dengan kita, saya ucap juga tahniah. Sebab apa, bersama dengan Majlis Ilmu. Saya nak bacakan persoalan daripada Masrifah Nur Jamain daripada Facebook. Dia tanya, adakah Imam Abu Hanifah terkenal sebagai ahli fikir dalam Islam kerana menggunakan akal fikirannya dalam memutuskan suatu hukum berpandukan Al-Quran? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Mana Ustaz? Tadi Ustaz kata Imam Bukhari, Muslim semua tu bawah lagi. Jadi masa tu zaman tu tak ada bidang ilmu lagi, tapi Imam Abu Hanifah boleh buat. Adakah benar Ustaz? Silakan. Okey. Imam Abu Hanifah terkenal dengan satu orang imam mazhab. Kita nak tengok bagaimana dipanggil istinbat, maknanya mengeluarkan hukum tu. Maksudnya kita ni kalau nak baca suatu benda ataupun nak menghukum suatu benda, dia ada dia punya tertib dia. Satu benda tu kita tengok daripada Quran dulu. Okey. Quran, kemudian kita tengok berhadis pula dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW yang paling memahami Al-Quran? Daripada Quran, daripada hadis, kemudian barulah para ulama. Para ulama ni, apa pandangan ulama mengenai benda itu? Dah ada ke belum? Kalau ulama tu dah ada pandangan dia, kita tengok pandangan dia tu. Kan? Barulah pandangan kita. Beza dengan orang sekarang kadang-kadang, pandangan dia dulu. Apa kata begini? Oh, pandangan saya. Kita tertib dia Quran, hadis, pandangan para ulama yang memahami betul, baru dah pandangan kita. Terutamanya bab hukum makam. Kita tak boleh tutur ini pandangan kita. Tak boleh kita tengok Al-Quran tu dan dahlah kita baca terjemah aja. Kita bukan oh ini maksudnya kot. Tak boleh. Maksudnya takut kita salah untuk faham apa maksud itu. Kan? Saya kadang-kadang bila bicara begini, saya suka bawa satu contoh.
Saya kan pernah dijemput untuk menjadi pesara jemputan di Moscow State University di Rusia. Kan ketika itu bagian Oriental Study waktu itu jumpa saya bagian Oriental Study, bagian sudut bahasa apa semua. Dia nak memahami beberapa patah perkataan Melayu tau. Kan bagian Oriental Study yang bagian Nusantara kita ni, antaranya dia kata okey, apa maksud telur di hujung tanduk? Kan kita orang Melayu, bahasa kita faham telur di hujung tanduk tu apa. Orang luar yang cuba faham, dia tak boleh faham. Jadi dia kata, telur di hujung tanduk adakah bermaksud benda tu ajaib? Contoh macam, dia tengok sarkis kan. Hebatnya orang ni, dia lompat satu tali ke satu tali. Sangat hebat seperti telur di hujung tanduk. Maknanya ajaib lah telur tanduk kan. Tapi kita sebagai orang Melayu, kita faham apa maksud itu. Kan? Itu baru pepatah Melayu. Al-Quran, hadis, pun begitu juga. Sebab itu salah satu syarat untuk mujtahid, orang yang nak berijtihad hukum, dia kena faham bahasa Arab. Kita tak boleh nak ambil Quran, ambil hadis, tengok terjemahan, dan terjemahan tu bahasa yang mungkin bahasa Indonesia ke, selain bahasa mana lain pun. Kita, gini maksudnya, haram ni, maknanya kau sesat ni, sebab untuk ada hadis ni. Hadis sahih, kefahaman tak sahih, jadi tak sahih. Dia kena hadis sahih, kefahaman sahih. Al-Quran, kefahaman sahih, baru jadi sahih. Maknanya sebab balik pada soalan tu, apa intipati buat soalan tu, iaitu bagaimana Imam Abu Hanifah maknanya memahami dan tertib dia. Al-Quran, hadis, pandangan ulama terdahulu, barulah hadis. Sebab itu saya sebut di awal tadi, dia adalah orang yang nukil tu akwal. Qala, barulah kultu. Dia berkata ni, barulah pandangan aku begini. Itu akhlaknya Imam Abu Hanifah tu. Itulah, kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita selalu cakap diri kita kan. Itu yang masalah juga tu. Banyak sangat diri kita dalam percakapan kita ni. Saudara, saya nak ambil satu pemanggil daripada penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Saya Omar Abdul Majid dari Belda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan saya begini Ustaz. Sebagaimana Ustaz dah jelaskan tadi, sedikit tadi, saya mohon penjelasan lebih sikit lagi ya Ustaz ya, mengenai penolakan jawatan oleh Imam Abu Hanifah. Sebagai seorang kadi di Bani Umayyah melantik beliau, dia menolak, dan Bani Abbasiyah juga melantik beliau, juga ditolak. Kalau saya lah menjadi orang tolak, orang beri jawatan, saya menerimalah, sedangkan kita ni kadang-kadang minta orang tak bagi. Jadi kita mohon jawatan pun kita tak diterima. Jadi apakah punca sebab utama penolakan jawatan ini oleh Imam Abu Hanifah? Kalau nak kata dia ilmu, dia dah cukup tinggi ilmu, seorang yang cukup warak. Tapi mengapa sebab dia menolak jawatan yang diberi kepada beliau? Sebanyak 2 kali, bukan sekali. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Omar atas persoalan yang diberikan. Kenapa sampai 2 kali Ustaz penolakan ini? Kalau pertama mungkinlah orang kata ada perbincangan sikit. Tapi yang sampai 2 kali tolak jawatan ni apa masalahnya Ustaz sebenarnya? Silakan. Okey, kita cuba faham apa yang jadi zaman ketika itu. Okey, kalau kita tengok zaman sekarang ni, maksudnya telah dipisahkan, contoh macam apa di Malaysia kan. Maksudnya kita adalah negara raja berperlembagaan. So raja ada perlembagaan dan ada sistem kehakiman. Terpisah benda itu. Tapi gini kita cerita dulu, zaman Imam Abu Hanifah, zaman raja terdahulu, raja lah yang memegang undang-undang dan dia juga adalah pemutus akhir. Kan? Maknanya qadi-qadi itu maksudnya hanya bagi pandangan saja. Jadi maknanya Imam Abu Hanifah tidak mau terikat dengan apa-apa jawatan daripada sudut nanti kalau raja nak macam ini, jadi dia terpaksa untuk akur. Jadi daripada awal baik tak payah terima, senang. Jadi dia boleh tegur raja tu, dia boleh tegur pemerintah itu, gubernur itu dan ini. Maknanya dia tak ada terikat dengan mana-mana pun. Ada beza yang sekarang. Sekarang ni maknanya undang-undang kemudian yang memutuskan pun lain. Maknanya ini dulu dialah mutus, dialah undang-undang, dialah mengubah undang-undang, artinya dia tak ada terikat. Tapi tak ada terikat, maka dia lebih rasa maknanya tidak terikat untuk beri pandangan, salah adalah salah, betul adalah betul dan sebagainya. Itu antara contoh yang saya sebut. Kalau kita tengok sejarah Baitul Maqdis, pernah diminta untuk fatwa. Ketika itu kerajaan Bani Umayyah nak pergi ke Mekah tak boleh sebab takut diapa-apakan oleh gubernur Mekah Madinah waktu itu. Jadi boleh tak buat kita tawaf tu berada di Baitul Maqdis? Benda ni sejarah Baitul Maqdis tulis benda tu ya. Dan ulama-ulama kata no, tak boleh. Tak boleh kita hukumlah tapi tak boleh. Mana tegas ulama dahulu dari sudut maknanya bercakap mengenai hukum.
dan fatwa tu. Baik, itu saudara. Saya nak ambil lagi satu pemanggil daripada penonton kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subina Yusuf dari Pantai Tanjung Karang. Ada soalan ya? Ya, teruskan Haji Subina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh tak Ustaz bagi apakah amalan-amalan ataupun kelebihan-kelebihan Imam Abu Hanifah yang boleh kita ikuti untuk kita amal setiap hari Ustaz? Baik. Itu soalan saya Ustaz ya. Okey Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Haji Supinah atas persoalan yang diberikan. Perbezaan antara lelaki dan perempuan kalau tanya soalan. Kalau perempuan suka amalan, apakah kelebihan? Itu bagus Mana kata apakah amalan dan kelebihan Imam Abu Hanifah ini yang boleh kita amalkan? Yang menjadi contoh. Silakan Ustaz. Kalau saya nak tengok daripada sudut Imam Abu Hanifah, dari sudut ilmu dan belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Belajar sebab banyak benda kita tahu, banyak lagi benda yang kita tidak tahu. Okey, saya nak cerita secara ringkas lah, maknanya hukum menuntut ilmu untuk kita faham. Ada hukum menuntut ilmu ni ada fardu ain. Fardu ain ni semua wajib belajar. Semua wajib belajar. Suka ke tak suka ke wajib belajar. Apa dia? Benda-benda berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Kaya ke, pandai ke apa, dia mesti wajib belajar. Ini maknanya kita memahami rukun iman, rukun Islam dan akhlak. Itu adalah dipanggil fardu ain. Yang kedua dipanggil fardu kifayah. Fardu kifayah ni bahasa orang tua guru lama sebut, seorang dah tahu yang lain tak payah. Ini ilmu kehidupan. Contoh macam ilmu undang-undang, ilmu perubatan, ilmu ekonomi. Maknanya umat Islam dah lahirkan satu orang, yang lain dah terlepas tanggungjawab dia. Maknanya kena wajib lahirkan satu orang yang memahami ilmu benda macam ni lah. Itu panggil ilmu fardu kifayah. Yang ketiganya kita disebut sebagai ilmu fardu kifayah aini. Ilmu fardu kifayah aini sesuatu ilmu fardu kifayah, tetapi seseorang telah menceburinya. Maka wajib dia belajar betul-betul sebab dia adalah wakil umat Islam. Sebagai contoh, kita hari ini kita bukan dalam bidang perubatan. Dai Hilman bidang agama, saya pun bidang agama. Dan bidang agama pun ada fardu kifayah dia, maknanya tapi satu orang dalam bidang perubatan contohnya, dia tak boleh belajar main-main. Kalau dia belajar main-main haram hukum dia. Sebab apa? Dia wakil umat Islam. Bagi kita ilmu tu fardu kifayah, bagi dia fardu kifayah aini. Maknanya dia kena wajib belajar betul-betul. Maknanya fardu kifayah ini bidang fardu kifayah yang seseorang telah menceburinya. Kita pesan pada anak kita yang dalam bidang ekonomi ke pendidikan ke apa semua, jangan belajar main-main sebab dia wakil umat Islam. Jangan copy paste dia punya assignment. Jangan meniru waktu peksa. Tanggungjawab ilmu pada kita mungkin fardu kifayah, bagi dia fardu kifayah ini. Dan kelebihan ulama terdahulu, paling kurang satu orang ada 7 bidang fardu kifayah ini. Paling kurang. Kita tengok Imam Abu Hanifah, kita rasa macam fiqh, tapi dia ilmu matematik tera, dia menyusun ilmu faraid. Begitu juga ilmu bintang dia tera. Maknanya ilmu perubatan dia pun tera. Kita tengok Ibnu Sina, kita ingat ilmu perubatan, tapi dia juga adalah ilmu hadis dia faham. Kita tengok Al-Khawarizmi, kita rasa dia tokoh matematik, tapi dia juga tokoh ilmu falak, tokoh ilmu astronomi, tokoh ilmu hadis, tokoh ilmu fiqh. Ulama terdahulu paling kurang 7 bidang fardu kifayah ini yang ada pada dia. Lepas tu kalau nak tengok apa amalan Imam Abu Hanifah, lebih kepada kita tengok macam mana kesungguhan dia kepada ilmu. Dan dalam hadis mimani la yata'allamani, 2 jenis golongan, 2 jenis mim tak akan dapat ilmu. Al-mustahi wal mutakabbir. Al-mustahi ni orang segan. Orang utara panggil segan ni malas kan? Malas. Orang yang malas. Wal mutakabbir. Mutakabbir orang sombong dengan ilmu. Ilmu jangan sombong. Bermula kita rasa kita cukup dengan ilmu, bermulalah timbulnya jahil kedua dalam hidup kita. Jahil pertama kalau malas lah. Jahil kedua adalah dah cukup dah ilmu, jalan pun berkepak. Maknanya tak, ilmu banyak kita tahu, banyak lagi benda kita tak tahu. Jadi bicara mengenai amalan Imam Abu Hanifah, iaitu jangan berhenti menuntut ilmu dan selalu minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah kurniakan ilmu kepada kita yang bagus-bagus. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah nak kebaikan ada dalam diri dia, difahamkan dengan ilmu agama. Baik. Saudara, saya nak, ini yang bagus bila Ustaz bagi tahu kepada kita. Hari ini
anak muda kita dihidangkan dengan tidak perlu belajar, yang penting kaya. Itu pun masalah. Sebab apa? Dalam Imam Abu Hanifah ajar kepada kita ilmu. Untuk Ustaz katakan tadi, itulah amalan paling penting dalam masyarakat kita, itu mempelajari ilmu dan memahami ilmu. Dan selepas itu datangnya kaya, alhamdulillah. Saudara, saya nak tanya Ustaz satu persoalan. Mungkin ada beberapa minit Ustaz sebelum kita beralih ke siaran TV9. Ustaz kata tadi Imam Abu Hanifah ini dia bukan sekadar ulama, tapi dia ahli perniagaan. Apakah perniagaan Ustaz? Silakan. Okey. Satu hari ada satu orang dia bertanya dengan saya. Dia kata, Ustaz, apalah Islam ni Ustaz? Tak pernah ajar kita cari harta, tiba-tiba zakat. Kau tidak masuk neraka. Dia kata. Saya pun tengok dia, saya kata, oh kalau macam tu Tuan maknanya belum lagi mendalami apa tu ilmu muamalat Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang detail mengajar mengenai pergerakan harta. Ada 7 fasa. Okey, saya bincangkan beberapa minit yang ni, dan Imam Abu Hanifah menyusun bagaimana, dan Imam Syafi'i, Hanafi macam mana. Ada 7 fasa. Yang pertama, fasa kita lahir. Kita tak ada harta apa. Habis susu kita, pampers kita macam mana? Macam nafkah kita. Nafkah kita ada orang yang wajib bagi nafkah pada kita. Fasa pertama. Fasa kedua, bila kita dah mula boleh cari harta, diajar untuk kita mencari harta. Contohnya, kita kena al-amal, kerja. Jangan tak kerja. Kalau tak kerja, maknanya malas, haram hukum dia. Al-amal, al-bai', bisnes, jual beli. Ada musyarakah, maknanya berkongsian, ada mudarabah, seorang bagi modal, seorang jalankan. Mana fasa kedua. Okey. Kemudian nak tombang. Nak berniaga, nak tombang. Fasa ketiga, ada dia panggil instrumen sokongan. Apa dia? Al-qardu, pinjaman. Kemudian ada ar-rahnu, gadaian. Kemudian ada takaful, insurans. Itu fasa ketiga. Fasa keempat, maknanya kena faham ada 15 harta haram. Harta haram tak banyak Harta haram tak banyak, tapi itu dah orang cari. Harta halal lagi banyak. Apa harta haram? Seringkasnya penipuan, al-khuda', ihtiqar, monopoli barang asas, kemudian rasuah haram, begitu dia al-ghasbu, rampas, sirqu maknanya mencuri dan sebagainya. Okey, itu fasa kelima. Kemudian dah ada harta, kemudian fasa seterusnya, dah ada harta, barulah menguruskan harta. Apa dia? Ada benda wajib kita keluarkan. Zakat, nazar, nafkah, kan? Nampak tak? Kemudian barulah menguruskan harta. Sampai akhirnya nak meninggal, ada urusan, ada hibah, ada faraid, kan? Ada wasiat. Islam ada detail mengajarkan agama, harta daripada kita lahir sampai kita meninggal. Maknanya harta merupakan harta. Dan kalau kita faham benda ni, masya-Allah cantiknya Islam. Imam Abu Hanifah adalah tokoh maknanya ulama yang berniaga dan tulis ilmu perniagaan. Nulis ilmu perniagaan. Imam Syafi'i juga banyak menulis mengenai ilmu perniagaan. Dipanggil ilmu muamalat Islam. So berniagalah, alaikum bitijarah. Berniagalah kamu kalau kamu mampu, kan sebab nak menaikkan harta antaranya adalah al-amal, al-bai'. Al-bai' itu berniaga, musyarakah, mudharabah dan sebagainya. Fa inna tis'atu asyari min rizq. 9/10 rezeki itu datang daripada perniagaan. Kalau mampu berniaga, tak mampu jangan. Maknanya kerja pun okey. Ini kalau mampu, galakkan untuk perniagaan. Jadi maknanya Imam Abu Hanifah macam saya sebut, apa beza perniagaan Nabi SAW dengan Abdul Rahman bin Auf? Nabi lah trader, maknanya daripada negeri ke negeri, ambil maknanya lebih international lah. Abdul Rahman bin Auf lebih kepada wholesaler ataupun pemborong. Ada juga retailer maksudnya penjual dan sebagainya. Tapi maknanya bagaimana mereka berniaga sampai disebut dalam Quran, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-saif, kebiasaan orang Arab dia berniaga pada musim panas ke Syam, pada musim sejuk ke Yaman. Masya-Allah. Itu sedikit sebanyak tuan-tuan. Dapat tak kita sedikit ilmu? Bukan saja sirah, tapi ilmu perniagaan juga Ustaz Muhammad dah sharekan kepada kita, kongsikan kepada kita, mudah-mudahan jadi amalan. Kita akan sambung perbincangan kita mengenai Imam Abu Hanifah ini sebentar lagi di TV9. Jadi kita akan tamat di TV3. Kita akan berjumpa selepas ini sebesar. Lepas ini kita akan ada topik lebih dahsyat sebab banyak lagi sumbangan dalam pendidikan pula. Jadi biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Hari ini dengan tajuk kita Imam Abu Hanifah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad Abdullah. Dan kita masih lagi dengan topik perbincangan kita ini daripada TV3 ke TV9, dan orang yang baru bersama dengan kita di TV9, saya ucapkan selamat datang ke majlis ilmu. Nampak ada ucapan alu-aluan dia begitu kan. Jadi saudara, sebenarnya bila mana kita dah baca sedikit sebanyak pasal Imam Abu Hanifah ni, kita dah sudah mengenali mazhab sebenarnya. Kita dah tertarik, apakah Imam Abu Hanifah ni mazhab dia macam mana sebenarnya kan. Kadang-kadang kita nak tahu juga apa mazhab Abu Hanifah, apa beza dia dengan Imam Syafi'i dan sebagainya. Benda itu dia akan memberikan kita satu batu loncatan yang baru untuk kita mendalami ilmu fiqh yang lain, insya-Allah. Ustaz, sebelum kita berehat tadi, masuk ke TV9, banyak sebenarnya yang kita sudah bicarakan. Cuma saya tertarik dengan Ustaz sebutkan pasal sumbangan dalam pendidikan. Bila saya tengok ada slide kat sebelah Ustaz ni, sebenarnya nak cerita pasal apa tu Ustaz? Silakan. Okey. So jadi maknanya Imam Abu Hanifah, mana sumbangan daripada sudut pendidikan, yang pertamanya penyusunan kitab secara sistematik. Maknanya ada fasal, ada bab, contohnya fiqh al-akbar, ada kitab fiqh Imam Abu Hanifah, maknanya sistematik satu penulisan kitab tu. Kemudian mendekatkan pendidikan relevan mengikut keadaan agar masalah dapat ditangani mengikut perubahan zaman. Jadi maknanya Imam Abu Hanifah bukan saja dia bagi fiqh tu. Fiqh ni maknanya pandangan hukum tu. Tapi disusunkan dia bagi kawaid. Kawaid ni maknanya dia legal maxim kita panggil. Maksudnya ada satu prinsip-prinsip hukum. Contoh macam ad-darar yuzal. Maknanya kemudaratan must be eliminated. Maksudnya mesti kena hapuskan. Jadi bila ada kemudaratan, jadi kita faham kena hapuskan. Jadi maknanya dengan prinsip itu, jadi fatwa dibuat berdasarkan beberapa prinsip-prinsip fiqh tu. Maksudnya itu yang kata relevan zaman. Jadi bila begitu, mana-mana hukum yang tak ada zaman Nabi, contoh Nabi tak bahaskan, so kita tahu macam mana cara kita nak mengeluarkan hukum. Contoh gini, katakan zaman Nabi tak ada TV contohnya. So apa hukum tengok TV? Habis tu zaman Nabi tak ada macam mana? Maksudnya okey, atas ad-darar yuzal contohnya, kemudaratan kita kena hapuskan. Kalau tengok TV tu mudarat, maka jatuh haram. Maksudnya jadi kita faham ada benda yang daripada prinsip kawaid fiqh tu kita boleh mengeluarkan hukum-hukum yang mungkin tak terdapat pada zaman-zaman yang terdahulu. Okey, contoh zaman sekarang lah, hukum WhatsApp dengan orang lain. Dulu tak ada WhatsApp. Kan? Ini WhatsApp mana apa hukum di zaman dulu tak ada. Jadi maknanya kita boleh keluarkan kalau mudarat maka haram hukum dia. Okey. Murid hendaklah dipersiapkan dari segi mental, emosi dan fizikal bagi menghadapi cabaran. Maksudnya bukan sahaja ilmu itu, tapi bagaimana keadaan melahirkan maknanya pengganti seorang itu. Sebab kehebatan sebuah perjuangan bukan besar atau kecil dia. Kehebatan sebuah perjuangan apabila perjuangan itu bersambung. Jadi kalau kita berjaya melahirkan kader-kader yang akan menyambung suatu perjuangan, itulah erti sebuah perjuangan. Bukan maknanya seorang itu yang dia hebat, wah kita hebat, itulah perjuangan. Bukan itu semata-mata. Tapi macam mana dia dapat melahirkan orang yang akan menyambung. Sebab itu Nabi SAW, maknanya antara benda yang Nabi tekankan adalah melahirkan orang berilmu, sampai Nabi sebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu waris para nabi. Jadi maknanya bagi orang-orang ulama pula atau orang tua guru ni pula, antara cabaran besar dia bukan dihebat pada zaman dia semata-mata, tapi dia kena lahirkan beberapa ramai lagi orang pelapis-pelapis. Kalau dia tak ada besok, orang tu boleh menyambung apa yang agama perlu sampaikan. Itu benda yang ditekankan oleh Imam Hanafi dari sudut keilmuan tu. Penyambung itu paling penting sekali tu. Kadang-kadang kita ni duk fikir macam nak sambung harta je sambung ilmu tu jaranglah fikir. Satu soalan daripada Syazwani Omar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Kenapakah muncul mazhab-mazhab fiqh yang berbeza dalam masa tempoh 3 kurun berturutan, tetapi tiada lagi mazhab yang baharu selepasnya? Benarkah pandangan yang mengatakan mazhab Syafi'i ini kebetulannya lebih sesuai untuk masyarakat di rantau Nusantara, sementara mazhab lain ini kebetulannya sesuai secara praktiknya untuk masyarakat di India, di tanah Arab kerana faktor geografi tempatan dan psikologi dan adat budaya masyarakat tertentu? Terima kasih.
Mana kata persoalannya Ustaz, ialah kenapa imam mazhab Hanafi ini ada kat setengah negara, kita ni mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab sesuai ke? Sebab apa sebenarnya Ustaz? Silakan. Okey, kita ada dua soalan sini. Pertama sekali mengenai mazhab fiqh berbeza daripada sudut 3 kurun selepas Nabi SAW kan. Jadi kita kena faham dulu apa jadi ketika zaman selepas Nabi SAW. Islam telah berkembang di luar tanah Arab. Dah sampai ke laluan sutra dan laluan rempah. Mana bahagian-bahagian kita ni adalah dipanggil laluan jaluran spice route, laluan rempah, dan silk route bahagian atas tu, maknanya laluan sutra. Ketika itu orang tak faham mengenai dengan sendiri sebab bukan berbahasa Arab dan sebagainya. Jadi perlunya ada penulisan kitab secara sistematik. Contoh macam dulu orang tengok Nabi sembahyang, orang boleh terus faham okey sembahyang macam gini. Tapi katakanlah satu orang contoh macam Abdullah bin Abi Waqqas, dia berdakwah sampai ke negeri China. Kan? Dia nak cerita macam mana mengenai sembahyang. Sama ada okey ikut aku ataupun okey kaedah macam ini step dia atau terjadinya penyusunan kitab fiqh secara berluasa pada zaman itu. Puasa macam mana cara dia? Tengok anak bulan. Di negara Arab, cara tengok anak bulan, langit cerah. Tengok boleh dengan mata. Di bahagian kita, bahagian tropikal ni, hujan nak tengok dengan mata tak boleh. Macam mana? Perlu dengan cara hisap. Hisap tu kira-kira peredaran bulan, peredaran matahari. Ada kaedah ilmu falak mengira dia. Macam mana kaedah itu? Itu ilmu fiqh berkembang ketika itu. Sebab dah mula berkembang ke maknanya negara-negara yang jauh-jauh. Penentuan waktu sembahyang contohnya. Maknanya negara Arab dah ada 4 musim. Kadang-kadang musim sejuk lebih panjang. Belah kita konsisten. Maknanya maghrib 7 lebih, itulah memang itu keadaan dia. Ada negara-negara macam belah-belah atas, bahagian-bahagian Sikrut sana tu sampai belah-belah Rusia sana, mungkin ada yang isyak dia ada setengah-setengah tu, isyak dia pukul 11 malam, subuh pukul 12. Kan? Pukul 1. Berapa jam je malam tu? Setengah-setengah zaman. Jadi maknanya itu ilmu fiqh. Jadi kemudian apabila ilmu fiqh itu disusun, dan 4 imam mazhab ni dapat menyusun dengan secara sebenarnya ada 11 ada 11 tapi kekal 4 sebab ketika Mongol langgar Baghdad kebetulan kitab-kitab dibakar. Jadi pewaris kepada yang lain-lain tu maknanya agak hilang. Maknanya 4 yang besar. Jadi Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi besar. Kemudian imam-imam ni dia bukan saja meninggalkan fiqh tu, bukan saja meninggalkan pandangan itu, tapi dipanggil meninggalkan usul fiqh. Usul fiqh ni maknanya macam mana sebuah fiqh tu nak dikeluarkan hukum. Contoh macam ada benda yang disepakati. Jadi usul fiqh yang disepakati Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini semua setuju. Dan ada yang tidak disepakati. Contoh macam ada kaedah saduz zara'i, maknanya kita menutup lubang-lubang bahaya. Contoh macam katakan satu benda kan. Ni kalau tak dijatuhkan haram sekarang, lagi 20 tahun rosak masyarakat. So dihukumkan sekarang haram dah. Ada istihsan. Istihsan ni ambil secara umum nak senang faham. Dalil-dalil yang umum dijadikan hukum contohnya. Jadi macam Imam Syafi'i tak terima istihsan. Imam Hanafi terima istihsan. Maknanya usul fiqh tu. Bagaimana? Sebab tu contoh macam dalam bab muzik. Kenapa negeri-negeri bermazhab Hanafi berkembang muzik dia? Sebab dia ada istilah istihsan yang bahaskan bab muzik. Sebab tu negeri Hanafi, contoh India, Pakistan, Turki, muzik agak berkembang. Mazhab Syafi'i tak terima istihsan. So maksudnya maknanya muzik-muzik dalam mazhab Hanafi, dalam negeri Syafi'i dia agak keras sikit dia punya bab hukum. Maksudnya usul fiqh telah diwariskan. Jadi tak perlu mazhab yang baru dah. Apa-apa hal balik kepada usul fiqh sesebuah mazhab tu. Maknanya dah ada dah usul fiqh dia. Jadi maknanya kita tak perlu cakap kena buat mazhab baru lah, tak perlu. Sebab benda tu semua dah ada. Cuma maksudnya bahasa baru tengok apa dia perlu dikiaskan dan sebagainya. Mengikut usul fiqh dia panggil. Untuk memahami, kita bahas dalam masa 3-4 minit, bagi kita pening. Usul fiqh, kawaid fiqh, benapa ni? Maknanya jangan berhenti di sini. Balik nanti pergi cari ustaz-ustaz, pergi cari kelas-kelas pengajian, sambung belajar lagi. Jangan kita pening kat sini, kemudian kata apa ni mana jangan Jadi itu istilah-istilah dan fiqh dan mazhab dan sebagainya, sambung belajar. Ustaznya ustaz untuk 2 jam takkan cukup untuk kita bahaskan bab-bab begini. Ini sebagai pembuka kita punya
dipanggil kefahaman secara big picture ataupun kefahaman secara besar dia, kemudian kita sambung belajar terus kepada kelas-kelas pengajian yang ada. Baik. Saya teringat kata guru saya dulu, kalau alim ilmu Al-Quran, alim ilmu hadis tapi tak alim ilmu usul fiqh, tidak boleh jadi mujtahid. Masya-Allah. Jadi ilmu usul fiqh ni ilmu yang sangat besar sebenarnya. Jadi kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kembali kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Saudara, kita masih lagi dengan tajuk perbincangan kita itu Sirah Imam Abu Hanifah, dan kita berbaki lagi lebih kurang mungkin 12 minit Ustaz, 11 minit lebih kurang insya-Allah untuk kita tamatkan perbincangan kita. Sebelum tu kita nak terus lagi membacakan beberapa soalan daripada Facebook. Sebab apa? Saya tak nak kerugian ni. Sebab apa? Ada satu soalan daripada Cik Nur Hayati Ismail ni sangat menarik. Sebab apa? Dia tanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wajarkah kita perlu mempelajari kitab-kitab mereka selain Imam Syafi'i? Pasal imam-imam ni. Yang kedua, adakah kita dibolehkan menggunakan pakai hukum-hukum tanpa syak dan ragu? Yang ketiga, apakah kita boleh mengambil sumber rujukan di aplikasi YouTube dan sebagainya? Yang keempat, apakah kitab-kitab Imam Hanafi yang paling tersohor? Mohon pencerahan daripada Ustaz agar tidak keliru. Mana kata kat sini ada 1, 2, 3, 4 soalan. Mana kata pertama sekali Ustaz. Okey, kita wajar tak? Kita jawab satu-satu. Satu-satu. Okey, untuk baca tak ada masalah. Kita ni malah digalakkan untuk baca. Dalam Quran Allah SWT menurunkan ayat Iqra. Tapi tak semua benda boleh baca tau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jangan baca benda-benda lucah. Jangan baca benda-benda yang melara, melalaikan kita. Baca tu benda-benda yang bacalah asal beri kebaikan kepada kita. Tapi kita Imam Syafi'i pun tak boleh baca. Maksudnya dah bacalah. Dia maksudnya kadang-kadang ada sumber bacaan, bacalah, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang takut kita keliru. Sebab tu bukan saja baca tapi kena berguru. Kena belajar sebagai berguru. Dan kalau anda kata susah, pening ustaz dia kata gini, ustaz gini, berujuk majlis fatwa. Dan saya suka untuk sebutkan kita kena rujuk majlis fatwa. Majlis fatwa ni satu rujukan tentang hukum-hukum terutama yang terkini kan. Maknanya kalau hatta kita tanya ustaz-ustaz kita, dia ada pandangan dia kan. Tapi mungkin dia tak perasan di sudut ini sebagainya. Majlis fatwa akan tengok secara keseluruhan. Dan majlis fatwa ada grup yang maknanya untuk majlis fatwa yang diketuai oleh mufti-mufti kita. Dan mufti-mufti kita bukan mufti yang ambil petik jadi mufti, tak. Dia tengok warak dia dengan dia punya keilmuan dia dan maknanya ada latar belakang mengenai syariah dan sebagainya. Sebabnya kalau pening-pening rujuk majlis fatwa. Okey, itu soalan pertama. Bolehkah kita gunakan hukum ragu-ragu? Mana kata hukum yang lain-lain, mazhab yang lain ni Ustaz? Okey, jadi dipanggil campur-campur mazhab. Sebenarnya perbahasan mazhab Syafi'i contohnya. Kita tak perlu istilah macam kita tukar sejaklah kat Mekah ni mazhab Hanafi. Ada. Perbahasan tu ada dalam mazhab Syafi'i pun ada. Cuma kadang-kadang orang muda tak faham, kita tukar mazhab. Tak boleh tukar mazhab. Antara muamalat kita Ustaz, tak banyak menggunakan Syafi'i dan sebagainya kan. Contoh macam muamalat. Fiqh muamalat. Dalam Syafi'i juga ada. Apa yang terkini macam mana rujuk fatwa. Mungkin ada benda yang fatwa-fatwa yang di negeri-negeri lain tak sesuai di Malaysia kan. Sebab usul fiqh tu lah. Maknanya diambil usul tu bentar. Contoh macam Imam Syafi'i tak menerima kaedah usul istihsan. Ini istilah yang tuan-tuan kena balik belajar lagi maksudnya maksudnya ada benda yang tak diterima usulnya tu. Bukan fiqh tu usul tu. So nak belajar bagus baca usul fiqh. Kita akan lebih nampak lagi. Bukan fiqh tu saja, usul fiqh tu. Okey. Apakah kita boleh mengambil sumber rujukan di aplikasi YouTube dan sebagainya? Okey. YouTube ni dia sebagai satu dipanggil istilah kalau moden dia izin knowledge review lah. Maknanya satu gambaran, oh benda ni ada dibahaskan. Kemudian pergi berguru juga.
Pergilah berguru. Jangan ambil YouTube dan kita jadi maknanya rasa macam okey dah alim dah kan. Maknanya bagus berbahasa tu dirakamkan. So kita dengar, tengok bersistematik kita pergi. Kena pergi jumpa guru, kita diskusi. Atau ada benda yang kita terlepas pandang ataupun tak dibahaskan. Jadi kita Takut kita tengok YouTube skip. Banyak skip. Kita pun skip kan. Tak masuk tidur, pergi dapur ambil air. Aku kita tak habis. Okey. Kitab yang paling tersohor Imam Hanafi. Kitab fiqh dia lah, Fiqhul Akbar. Kemudian ada satu kitab wasiat. Kitab wasiat ni mana kitab mengenai akidah. Pun bagus juga maknanya wasiat Abu Hanifah. Maksudnya ataupun dikenal sebagai kitab wasiat lah. Selain daripada itu dia ada macam contoh kitab fiqh dia ada contoh macam musnad dia. Musnad tu maknanya hadis dia alim wal muta'allim, bab akidah juga dan juga nasihat-nasihat mengenai orang yang alim. Dan ada fatwa al-waqi'ah, maknanya fatwa-fatwa terkini waktu zaman dia tu. Dan masail usul dan sebagainya lah. Itu antara kitab-kitab Imam Abu Hanifah yang terkenal. Okey Ustaz, yang seterusnya kita ada soalan daripada Hasnoin Wahid. Pertama, Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Thabit, pengakhiran hidup beliau meninggal dunia di dalam penjara. Apakah sebab beliau dipenjarakan? Adakah beliau tidak sehaluan dengan pemerintah pada zaman itu? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Kita tengok balik selepas Rasulullah SAW wafat, dipimpin oleh Khulafa' Ar-Rasyidin. Selepas Khulafa' Ar-Rasyidin, kerajaan Bani Umayyah. Selepas kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah. Selepas Bani Abbasiyah, kerajaan Utsmaniyah dan terakhir Utsmaniyah lah. Jadi maknanya Imam Abu Hanifah hidup dalam dua zaman. Satu kerajaan Bani Umayyah, satu kerajaan Bani Abbasiyah. Okey. Dua-dua ni pernah menawarkan dia untuk jadi khalifah qadhi dan dua-dua ni ditolak. Jadi ketika kerajaan Umayyah waktu tu ditolak, jadi kerajaan Umayyah kata, "Oh, ni tak sokong kita lah tu. Mungkin nak sokong pemberontak." Maka salah anggap itu, maka dia diseksa lah. Ketika kerajaan Bani Umayyah tombang, diganti dengan kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah nak lantik dia tak nak juga. Oh, ini mesti sokong kerajaan lama. Kan? Pening. Jadi tak ada. Dia kira. Kira yang Masya. Maksudnya memang macam gini. Nak pukul ke penjara ke, aku hukum macam gini. Tak ada nak gini, tak ada. Itu yang kerajaan waktu tu maknanya penjarakan dia. Penjara dia kesalahan tidak menerima jawatan kan. Dan ada beberapa perselisihan, tapi tak, maksudnya dia tetap dengan pendirian dia, dan akhirnya memang meninggal di penjara. Itu antara cabaran ulama-ulama kan. Sebab bila disebut sebagai al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, bukan saja dia mewarisi tanggungjawab ilmu tu, tapi apa yang para nabi pernah menghadapi, bersedialah orang yang nak mengaku ulama ni menghadapinya. Nabi-nabi dulu diseksa, dipukul, difitrah sebagainya, itulah yang akan berlaku pada ulama. Jadi maknanya bukan ulama tu nak glamour macam ulamaan. Ada maknanya dia perlu berhadapan dengan apa yang para nabi juga pernah berhadapan, di sudut tomahan, fitnah dan sebagainya, orang dengki dan sebagainya. Itulah nabi-nabi terdahulu melaluinya. Itulah orang-orang yang nak bergelar sebagai orang alim, ataupun adik-adik yang tengah belajar. Jadi bukan kita nak mewarisi ilmu semata-mata. Kalau disebut sebagai ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, tugasan para nabi itulah yang akan digalas. Apa juga cabaran para nabi itu, dia kena bersedia untuk menghadapinya juga. Itulah, kalau kita lihat para ulama dulu susah, dia bukan mewarisi ilmu sahaja, tapi apakah rasa nabi itu pun ujian yang ditimpa juga. Kadang-kadang yang merintis jalan dakwah ni pun terkena juga tepian-tepian Ustaz ya. Ustaz, mungkin Pak Su Ramli ni mungkin yang terakhir Ustaz. Kita lihat apakah ada banyak ataupun sedikit tentang khilaf sesuatu hukum antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali, tetapi mengambil kira sepakat dan diambil guna pakai dan tidak bercanggah dengan akidah dan agama Islam. Sekian, terima kasih. Mohon pencerahan Ustaz. Ada tak Ustaz? Okey, so jadi gini ya, first tadi kita macam mana di awal tanya Ustaz, saya sebut bahawa ada 3 ilmu penting: ilmu akidah, ilmu fiqh
syariah, fiqh syariah dan ilmu akhlak ilmu akhlak. Jadi pembahasan mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i dekat fiqh. Akidah tak ada. Akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sudut fiqh dia. Sudut fiqh ni pula mana perbezaan dia? Saya tak suka nak highlight fiqh itu, tapi kita suka pada usul fiqh tu. Usul fiqh maknanya sumber kepada hukum yang disepakati sama. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas sama. Mazhab Hanafi ke Syafi'i ke Hanbali ke sama. Quran, hadis, ijma', qiyas. Yang tidak disepakati dia ada, saya sebut tadi sadu zara'i, istihsan, masalih mursalah dan sebagainya. Itu tidak disepakati. Jadi maknanya kalau saya petik satu hukum ni kita pening. Jadi maknanya usul fiqh tu maksudnya daripada macam mana sumber hukum tu dikeluarkan. Itu ada benda yang tidak disepakati sumber hukum tu. Jadi nanti mungkin boleh tambahkan bacaan kita. Mungkin boleh type dulu usul fiqh. Baca apa tu usul fiqh, baca ataupun dengar kuliah-kuliah di usul fiqh untuk dapatkan gambaran. Jumpa para ustaz untuk kita berbincang apa tu usul fiqh. Jadi kita boleh nampak nanti gambaran lebih luas. Oh, itu perbezaan dia. Wallahualam. Ustaz, kita dah tahu sedikit sebanyak dan banyak sebenarnya kita dah tahu, dah belajar. Mungkin sedikit kesimpulan Ustaz. Apakah yang sebenarnya kita nak sampaikan daripada Imam Abu Hanifah ni kepada masyarakat kita? Okey. Saya suka memetik kata-kata para ulama terdahulu kan. Ta'allamul adab qabla al-ilmi. Maknanya belajarlah adab sebelum ilmu. Maksudnya adab adalah kita punya lifestyle ataupun cara hidup kita, akhlak, cara bercakap, cara menguruskan perbezaan pandangan. Ilmu boleh dibentuk, akhlak pembentukan dia lebih lama daripada ilmu. Lepas tu daripada awal lagi belajar akhlak dan juga adab. Jadi kesimpulannya bergurulah kan. Bak kata pepatah Melayu kita berburu di padang datar dapat rusa belang kaki, berguru kepalang ajar bagaikan bunga kembang tak jadi. Maknanya kalau kita berguru kepalang ajar, berguru secara celup ni gitu macam bunga kembang tak jadi. Maknanya belajarlah sehingga pandai, jangan memandai-mandai. Maknanya belajar banyak guru, jangan memandai-mandai. So belajar tawaduk. Kita tengok contoh dengan tawaduk tu lah Allah akan angkat darjat, Allah akan buka ilmu, kefahaman yang lain-lain. Saling menghormati antara pandangan. Jangan mudah untuk mengatakan orang sesat. So sesat bid'ah sana bid'ah sini. Fiqh ada pandangan yang banyak. Jangan kita taksub dengan satu guru, dan pada saya jangan belajarlah dengan guru yang tidak mengajar kita adab. Kalau guru sendiri tak beradab, mudah menyesatkan orang, bid'ah sana bid'ah sini, kita tu akan jadi super tidak beradab. Anak murid akan jadi dua kali ganda daripada guru. Kata pepatah Melayu. Ayah kencing berdiri, anak kencing berlari. Kalau ayah kencing berlari, anak kencing menari-nari. Maksudnya dia lebih teruk lagi. Alangkah belajar guru yang beradab pun orang menjadi tak beradab, apatah lagi belajar daripada guru yang tidak beradab. So maksudnya kalau nak belajar sendiri pun ambil iktibar ilmu dia saja. Adab dia jangan ikut. Baik. Ustaz, kita dah kesuntukan masa ni Ustaz. Mungkin kita terus kepada ni. Mungkin esok saudara, sahabat semua, esok kita ada bersama dengan Ustaz Dr. Lokman dan Nurman Ibrahim dan bersama Dain Azrin dengan topik perbincangan tafsir dan tarannum surah Al-Jathiyah ayat 9 hingga 12. Jadi insya-Allah saudara-saudara penonton semua, saya dan Fadil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa, terlebih bicara. Yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.